Emmanuel. Kita bersama Rosli Damin, Christine Ling dan Zainal Arifin Ismail dalam berita Bahasa Malaysia. Salam sejahtera saudara, saya Christine Ling. Dan saya Rosli Damin, kami akan bersama saudara lagi malam ini dalam Berita TV3. Antara berita-berita penting malam ini. Perkhidmatan 10 kontraktor yang membina sekolah diberhentikan apabila tidak dapat menyiapkan projek dalam tempoh yang dipersetujui. Hubungan Malaysia-Singapura melangkah ke tahap yang lebih ikhlas dan jujur dan petanda ke arah itu jelas sejak 2 tahun lalu. Berita selanjutnya. Tindakan tegas akan dikenakan ke atas kontraktor yang tidak menyiapkan projek dalam tempoh yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk S. Samivelu berkata, kontraktor yang melaksanakan projek kerajaan akan diberhentikan perkhidmatan mereka jika gagal memenuhi tempoh yang ditetapkan. Tahun lalu, kata Datuk S. Samivelu, kementeriannya menamatkan perkhidmatan pembinaan 10 sekolah kerana gagal menyiapkannya dalam tempoh yang ditetapkan. Ketika bercakap kepada pemberita di Ibu Negara, Datuk Samivelu berkata Kementerian Keuangan bersetuju memberhentikan pembinaan 10 sekolah di seluruh negara. Oleh itu, kata beliau, Kementerian Kerja Raya akan membuka tender yang baru. Jikalau separuh kontrak itu telah dijalan dan separuh perjalanan itu mereka menghadapi masalah, kita akan memberi amaran kepada mereka, selepas itu terus kita memasukkan kontrak untuk memberi kepada kontraktor-kontraktor baru. Datuk Samivelu juga memberi 3 sebab pembayaran lewat kepada kontraktor. Kontraktor tak bagi insurance premium atau bankers guarantee, kita tidak boleh bayar. Nombor 1. Yang kedua, mereka tidak mengikuti dengan arahan-arahan telah diberi oleh Jabatan Kerja Raya, mesti tak ada bayaran. Dan mereka yang melewat kerja tetapi mau juga bayaran, mengikuti dengan aturan itu, kita mesti tak ada bayar. Sebelum ini, Datuk Samivelu menyertai kempen gotong royong di Sentul. Beliau bersama-sama belia yang menyertai gotong royong ini membersih serta mengecat pilih bomba di kawasan ini. Beliau menyeru belia supaya menubuhkan satu brigade kerja dan melaksanakan beberapa kerja kebajikan. Untuk tujuan ini, Datuk Samivelu menjanjikan RM5,000 membeli pakaian dan alat sukan. Suasana syakwasangka dan saling tidak mempercayai yang telah mengeruhkan hubungan di antara Malaysia dan Singapura pada masa lampau kini beransur dan pasti luput. Menteri Luar Datuk Abu Hassan Omar berkata kedua-dua negara sama-sama menderita sebagai jiran dan sahabat. Beliau berkata ada peningkatan yang ketara dan mantap dalam hubungan dua hala dalam masa 2 tahun kebelakangan ini. Datuk Abu Hassan menganggap hubungan itu satu perkongsian yang sedang bertumbuh dan akan menjadi kekal berasaskan perkongsian pertalian khas sejarah, politik, strategi, keselamatan dan kebudayaan di antara kedua-dua negara. Katanya, kestabilan politik, keselamatan dan pembangunan ekonomi di kedua-dua buah negara adalah untuk kepentingan bersama dan akan memberi sumbangan kepada kerjasama yang lebih baik, bukan persaingan. Datuk Abu Hassan berucap di jamuan tengah hari Kelab Rotary di Singapura. Lebih 300 pelukis termasuk penuntut dan suri rumah berkumpul di Jalan Raja Laut di Ibu Negara pagi tadi untuk bersama-sama melukis lukisan yang paling panjang di Malaysia. Jalan Raja Laut pagi tadi menjadi sibuk bukan kerana lalu lintas kenderaan, tetapi pelukis yang beramai-ramai menurunkan bakat ke atas lukisan yang panjang ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Andes Sulaiman Muhammad adalah yang pertama mencoret lukisan yang dikatakan yang paling panjang di Malaysia. Untuk bersama-sama penduduk Kota Raya merayakan hari ulang tahun wilayah persekutuan, acara melukis beramai-ramai ini dianjurkan oleh sebuah bank terkemuka bersama dengan Dewan Bandaraya. Kurator Galeri Seni Negara Cik Wairah Marzuki yang menyelaraskan program ini berkata, aspek penting aktiviti ini adalah melahirkan interaksi pelukis-pelukis. Dan terpenting dari interaksi antara pelukis-pelukis yang terkenal dan juga pelajar-pelajar dari institusi seni lukis. Bekas Ketua Pengarah Kebudayaan Encik Ismail Zain yang sekarang ini menjadi pelukis penuh masa bersetuju peluang melukis beramai-ramai ini amat penting.
Saya rasa program yang macam ini, terutama dalam suasana macam ini memang baik sebab kita terdapat macam pelukis-pelukis muda, pelajar-pelajar dan sebagainya, dan bersama-sama dengan orang macam saya dan Tuan Syed Ahmad Jamal misalnya bersama-sama. Itu saya rasa adalah satu peluang kita dapat berinteraksi dengan secara yang tidak selalu formal. Puan Nuriah Muhammad pula penuntut seni lukis serta ibu kepada 3 orang anak berkata beliau melukis sejak 10 tahun. Tetapi inilah kali pertama mendapat peluang melukis beramai-ramai. Ini adalah merupakan pengalaman saya yang pertama melukis bersama-sama dengan orang ramai. Jadi saya rasa begitu gembira. Pandangan Puan Nuriah disokong oleh penuntut ITM Zuhair Haji Midon dari Muar Johor. Saya rasa begitu seronok sekali lah. Sebab melukis ramai-ramai ni memang rasa meriah dan seronok lah. Seorang lagi peserta penuntut iklan, Cik Kong Siulai dari Pulau Pinang juga turut gembira dengan program yang diadakan. Perasaan adalah sangat bangga dan gembira juga. Nyata, pembabitan pelukis daripada 12 tahun hingga 60 tahun menjayakan lukisan terpanjang di Malaysia ini menghasilkan satu kreativiti yang kolektif dan satu usaha yang murni. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL melancarkan unit berkuda Direktorat Penguatkuasaannya pagi tadi. Upacara pelancaran ini dilakukan oleh Datuk Bandar Datuk Elias Omar di Bandar Tun Razak Ceras. Penubuhan unit berkuda DBKL ini diilhamkan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur sejak tahun 1985. Unit berkuda ini akan meronda kawasan Taman Awam, menjaga harta benda taman dan mengadakan pertunjukan berkuda. Menurut Pengarah Direktorat Penguatkuasaan Encik Yusof Arifin, unit berkuda ini mempunyai 60 kaki tangan yang diketuai oleh inspektor selaku komandan. Setakat ini, 31 kaki tangan berkuda menerima tauliah dan sijil penamatan kursus berkuda. 24 kuda unit ini dibeli dari Australia dan diberi latihan asas oleh pelatih profesional di negara itu. Kandang kuda 2.02 hektar ini didirikan sebagai ibu pejabat dan pusat latihan serta dilengkapi pelbagai kemudahan penyelenggaraan. Sementara itu, menurut Datuk Bandar Datuk Elias Omar, DBKL bercadang mendirikan kampung industri bagi penduduk yang berpendapatan rendah. Katanya, kampung industri ini memberi keutamaan kepada industri pengeluaran makanan, kawasan perumahan dan perniagaan kecil-kecilan. Kampung industri ini akan dibina di atas kawasan 20 hingga 24 hektar di sekitar Bandar Tun Razak, Sungai Besi, Jinjang dan Salak South. Upacara pelancaran ini diserikan dengan pertunjukan berkuda dan kumpulan kuaya DBKL. Masih lagi mengenai sambutan Hari Wilayah Persekutuan, lain orang, lain hobinya. Di sekitar ibu negara, bagi mereka yang hobinya memancing ikan, inilah harinya menunjukkan bakat masing-masing. Pagi tadi hampir 2,000 penduduk Bandaraya membanjiri tasik Bandar Tun Razak Ceras sempena peraduan memancing ikan Hari Wilayah Persekutuan. 40 peserta menyertai peraduan anjuran Jabatan Seni Taman dan Rekreasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur itu. Orang ramai mula bertumpu ke tasik Bandar Tun Razak ini sejak pukul 7 pagi. Peserta-peserta mula mengambil tempat. Si kecil tidak ketinggalan. Tepat pukul 7.30 pagi, roket dilancarkan oleh Timbalan Ketua Pengarah 1 DBKL Haji Nordin Haji Abdul Razak menandakan bermulanya peraduan. Bagi yang datang lambat, tidak menjadi masalah. Tempat sudah disediakan. Lagipun bagi mereka, menang atau kalah bukan soalnya, tetapi mengambil kesempatan memancing di tasik ini. Sejak tasik ini mula dibuka kepada orang ramai 3 tahun lalu, inilah kali pertama mereka dibenarkan memancing di sini. Dalam peraduan ini, berat dan saiz tangkapan menjadi penentu siapa pemenangnya nanti. Peserta-peserta ini menanti dengan tenang umpan mereka dimakan ikan. Bagi yang bernasib baik, dapat juga menunjukkan hasil tangkapan. Tetapi yang kurang bernasib baik, terpaksa bersabar. Orang ramai yang mengunjungi tasik ini pagi tadi, sama ada mereka menyertai peraduan atau tidak, masing-masing kelihatan gembira.
Pukul 10.30 pagi, sekali lagi roket dilancarkan menandakan tamat masa peraduan. Peserta-peserta membawa hasil tangkapan masing-masing untuk ditimbang dan diukur. Beberapa peserta lelaki dan wanita dipilih pemenang dalam kategori masing-masing. Keputusannya, Encik Abdul Rashid Mat Dali muncul juan lelaki dengan tangkapannya seekor ikan pating seberat 1.4 kilogram. Juan wanita peraduan tahun lalu, Encik Norazian binti Abdul Ghafur, tahun ini muncul juara sekali lagi dengan tangkapannya ikan liko seberat 560 gram. Masing-masing menerima hadiah alat kelengkapan rumah daripada DBKL. Maaf saudara, sebenarnya dimaksudkan 400 peserta, bukannya 40 seperti yang disebutkan tadi. Dan saudara, kanak-kanak memang tidak ketinggalan memeriahkan perayaan ulang tahun Bandaraya Kuala Lumpur hari ini. Hampir 1,000 kanak-kanak mengambil bahagian dalam pertandingan lukisan anjuran akhbar The Millennial bersama beberapa syarikat swasta. Kanak-kanak berumur antara 6 hingga 12 tahun ini terus mendapat dorongan daripada ibu bapa biarpun pada saat-saat akhir. Malah si kecil pun datang walaupun letih menunggu. Sebelum pertandingan bermula, ada yang cuba memanas-manaskan jari-jari dan tangan untuk melukis. Gaya melukis ada pelbagai cara rupanya. Sibuk-sibuk melukis, ada yang kehausan. Termasuk si adik yang belum cukup umur untuk turut sama. Tema pertandingan lukisan ini ialah Kuala Lumpur Indah. Beberapa pelukis muda ini sempat menceritakan apa yang indah di ibu negara mereka. Ma, pokok, awan, lagi apa tu? Langit. Kita lepas semayang, orang duduk. Penting lagi bunga, rumah. Clock tower with some trees, palm trees. A lot of buildings and houses. Anything else? And many people. Bandar pun cantik. Kereta api cantik? Kereta cantik. Semua di Malaysia cantik. Ada peserta yang terlupa keindahan Bandaraya Kuala Lumpur yang dilukisnya. Abangnya cuba-cuba membantu. Apakan daya, tak ingat juga. Namun hatinya tetap gembira. Walaupun ramai daripada mereka belum benar-benar memahami makna ulang tahun Bandaraya Kemegahan Negara, tetapi penyertaan anak-anak ini dalam acara sambutan adalah gambaran masa depan yang cemerlang. Mereka akan menambah keindahan pada wajah Kuala Lumpur. Sejak ditubuhkan 15 tahun lalu sebagai wilayah persekutuan, wajah Kuala Lumpur sudah banyak berubah. Jalan, bangunan dan penghuninya juga turut memberi wajah riang kepada Kuala Lumpur. Ramai pencinta alam menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur akan turut menjadi mangsa hutan konkret apabila semakin banyak bangunan pencakar langit dibina. Tetapi bagi sesetengah pihak, inilah tanda kemodanan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tidak pernah mengenepikan aspek pengindahan bandaraya ini. Di celah-celah batu konkrit ini tumbuh pokok-pokok hijau yang memberi udara nyaman kepada penghuninya. Taman rekreasi juga semakin banyak diwujudkan. Sungai yang penuh dengan sampah sarap dulunya juga kini diperindahkan lagi. Pertemuan kedua-dua batang sungai di depan Masjid Jamek Kuala Lumpur ini melengkapkan lagi persekitaran indah Kuala Lumpur. Dataran Merdeka yang dulunya hanya padang bola sepak kini diperindahkan untuk membina tempat meletak kereta bawah tanah dan di atasnya padang rumput yang menghijau indah. Sesuai dengan statusnya sebagai pusat perniagaan dan urusan pentadbiran kerajaan, Kuala Lumpur tidak pernah sunyi. Jalannya yang bersimpang siur sentiasa sibuk dengan kenderaan. Penghuninya juga terus mengejar masa menyelesaikan urusan masing-masing.
Tetapi di sebalik kemodernan yang dialami oleh Kuala Lumpur, cara lama masih menjadi amalan sesetengah penduduknya. Bangunan-bangunan lama ini mengingatkan kita kepada kenangan silam. Dan semua ini adalah